Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat jemaah surau Al-Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada subuh ni kita dapat lagi meneruskan kuliah tafsir Al-Quranul Karim, surah An-Nisa, surah yang keempat dalam Al-Quran. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah kita dah sampai sehinggalah ayat 121. So pada subuh ni insyaAllah kita sambung bermula ayat 122 dan ayat-ayat seterusnya nanti insyaAllah ta'ala. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 122, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Yang bermaksud, dan orang-orang yang beriman serta beramal salih, kami akan masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya sebagai janji Allah Ta'ala yang benar, dan siapakah yang lebih benar perkataannya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Taala sekalian, ayat 122 ni Allah Taala menjelaskan tentang orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal saleh serta ganjaran yang Allah Taala kurniakan kepada mereka, iaitulah syurga. Pada ayat-ayat sebelum ni Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang orang-orang kafir serta balasan azab api neraka yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita. Jadi selepas Allah Ta'ala sebut tentang orang kafir, sekarang ni Allah Ta'ala sebut tentang orang beriman. Sebelum ni Allah Ta'ala sebut tentang azab neraka, so sekarang ni Allah Ta'ala nak sebut kepada kita tentang nikmat syurga. Macam inilah selalu Allah Ta'ala buat susunan Al-Quran. Sentiasa Allah Ta'ala sandingkan penyebutan orang kafir dengan orang beriman, penyebutan tentang neraka dan juga syurga Allah Subhanahu wa taala. Antara hikmah penting daripada cara Allah Taala menyusun ayat-ayatnya ni ialah supaya kita mendapatkan satu perbandingan yang utuh, ya, antara neraka dan syurga, antara orang kafir dan orang yang beriman, sehingga akan kita dapat menentukan mana satu jalan yang mesti kita lalui dan mana satu jalan yang semestinya kita tinggalkan. Baik, pada ayat ni Allah Ta'ala sebut walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, dia percaya betul-betul dengan Allah Subhanahu wa taala serta mempercayai segala sesuatu yang diperintahkan untuk dipercayai, iaitulah rukun 6 yang emat, rukun iman yang 6, iaitulah beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul-rasul, beriman kepada hari akhirat serta beriman dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amilus salihat, kemudian dia melakukan amal-amal saleh. Ya, keimanan yang ada dalam hati dia tu dia buktikan dengan melakukan amal-amal saleh. Amal saleh ni sama ada dia melakukan perintah-perintah yang diwajibkan Allah Ta'ala ataupun melakukan perkara-perkara yang sunat, dan juga termasuklah dia meninggalkan segala sesuatu yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. So apa ganjaran yang Allah Ta'ala beri? Sanudkhiluhum jannat, kami akan masukkan mereka ke dalam syurga, kata Allah Ta'ala.
Maka daripada sini dapat kita ambil satu pengajaran bahawa al-imanus sadiq, keimanan yang benar, wal amalus salih, serta amal salih, huma miftahul jannah, kedua-dua perkara inilah yang menjadi kunci kepada syurga Allah. Jadi kunci syurga Allah Ta'ala tu ialah iman dan amal salih. Sebab tu pada ayat ni Allah mengatakan walladzina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannat, orang-orang yang beriman serta melakukan amal-amal salih, sanudkhiluhum jannat, kami akan masukkan mereka ke dalam syurga. Maka iman dan amal salih ni huma miftahul jannah, kedua-duanya merupakan kunci kepada syurga Allah Ta'ala, wasababu dukhuliha, dan menjadi sebab masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh kerana itu kita perlu untuk sentiasa menjaga keimanan kita dan membuktikan keimanan kita dengan melakukan amal-amal salih. Macam mana syurga tu kata Allah Ta'ala? Antara gambaran dia ialah tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya, di bawah istana-istana syurga itu, ya, dan pokok-pokok yang ada di dalam syurga Allah Ta'ala, anhar, beberapa sungai, ya. Maka di sana ada sungai yang tidak payau, ya, ada sungai yang susu, ya, yang mengalirkan susu, ada sungai yang mengalirkan madu, ya, dan macam-macam lagi air yang Allah Ta'ala sediakan di dalam syurganya. Khalidina fiha abada, mereka tinggal di dalam syurga itu buat selama-lamanya. Inilah beza kenikmatan dunia dan kenikmatan syurga. Kenikmatan dunia, nikmat macam mana pun dunia ni kita dapatkan, tetapi ianya pasti tak akan lama. Sampai masanya kita akan tinggalkan semua. Sebab itu malaikat Jibril alaihi salam pernah menyampaikan pesanan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wahbib man syi'ta, cintailah apa sahaja yang kamu nak cintai di dunia ni. Nak cinta kepada rumah boleh, cinta kepada bini boleh, cinta pada anak boleh, cinta kepada pekerjaan boleh, cintai apa sahaja yang kita nak cintai di dunia ni. Tapi satu perkara yang kita kena ingat, bahawa fa innaka mafariquhu, engkau pasti akan berpisah dengannya semua. Kita akan tinggalkan semua, segala kenikmatan-kenikmatan dunia ni. Manakala kenikmatan syurga, ia akan berkekalan buat selama-lamanya, ya. Ini sebahagian daripada gambaran syurga. Hakikat daripada syurga Allah Ta'ala tu kita tidak pernah tahu. Kenapa? Kerana Allah mengatakan dalam hadithul Qudsi, syurga itu ialah ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Dia adalah satu kenikmatan, satu keindahan, satu kecantikan, satu kemewahan yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, bahkan tak pernah terlintas pun di dalam hati kita, macam mana bayangan daripada keindahan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadi tempat orang-orang yang beriman serta melakukan amal-amal soleh semasa mereka hidup di dunia. Kemudian pada hujung ayat ni Allah mengatakan wa'dallahi haqqa, sebagai janji Allah yang benar, ya. Apa yang Allah Ta'ala sebut sebelum ni, bahawa orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan amal-amal saleh, mereka akan masuk syurga. Ini merupakan satu janji Allah Ta'ala yang benar. Tidak ada sedikit pun keraguan padanya. Dan Allah Ta'ala tidak akan mengingkari janjinya. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Berbeza dengan manusia. Kalau manusia dia berjanji, dia suka ingkar. Tetapi Allah Ta'ala tak akan pernah mengingkari janjinya. Dan ini satu janji Allah Ta'ala yang benar. Kemudian Allah menyatakan pada hujung ayat ni, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, siapakah yang lebih benar perkataannya selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, وَلَا أَحَدَ أَصْدَقْ مِنَ اللَّهِ, tidak ada
seorang pun yang paling benar selain daripada Allah Ta'ala. Fi qawlihi wa wa'dihi, sama ada dalam ucapan maupun janji-janjinya, ya. Maka perkataan Allah lah yang paling benar, janji Allah Ta'ala lah yang paling benar. So kalau masih ada manusia tidak percaya dengan janji Allah Ta'ala tu, tidak percaya dengan apa yang Allah Ta'ala sebut ni, lalu dia nak percaya dengan siapa? Adakah seorang manusia atau seorang hamba yang lebih benar perkataannya selain daripada Allah? Jawapannya sungguh tidak ada. Maka Allah mengatakan pada ayat ni, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, tidak ada seorang pun yang paling benar perkataannya, yang paling benar janjinya selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. So oleh kerana itu, bila mana Allah Ta'ala menjanjikan sesuatu kepada kita, tak patut kita ragu, bimbang dengan apa yang Allah Ta'ala janjikan. Kalau manusia berjanji, kita patut bimbang, kita patut ragu, kerana manusia ni dia memang tempatnya salah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila Allah Ta'ala berjanji, tak ada sedikit pun keraguan padanya, kerana janji Allah, ucapan Allah Ta'ala lah yang paling benar. Baik, kita teruskan ayat 123. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillah ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا." Yang bermaksud, balasan yang baik yang dijanjikan Allah itu tidak akan didapati hanya dengan berangan-angan kamu semata-mata, dan tidak pula dengan angan-angan ahli kitab. Sesiapa yang melakukan kejahatan, ia akan dibalas dengan kejahatan itu, dan ia pula tidak akan mendapatkan seorang pun yang akan melindunginya, dan tidak ada juga yang akan dapat menolongnya. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pada ayat ni Allah Ta'ala sebut, "Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab." Berkenaan tentang syurga yang Allah Ta'ala janjikan pada ayat sebelum ni kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah menegaskan pada ayat ni bahawa kenikmatan itu tidak akan didapat hanya dengan angan-angan semata-mata. Sekadar berangan-angan, saya nak masuk syurga, saya ingin masuk syurga, atau bahkan mendakwa sekalipun, saya pasti akan masuk syurga, itu semua tidak akan membolehkan kita untuk mencapai syurga Allah. Ya, wala amani ahli kitab. Begitu juga angan-angan ahlul kitab untuk masuk syurga tidak akan pernah mereka capai dengan angan-angan mereka itu. Kerana orang-orang ahlul kitab daripada kalangan Yahudi dan Nasrani, mereka mengatakan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, "La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara." Kata mereka, tidak akan ada yang masuk ke dalam syurga itu melainkan daripada golongan Yahudi dan Nasrani. Tapi Allah mengatakan, dakwaan mereka ini, apa yang mereka perkatakan ini, tilka amaniyuhum, itu sekadar angan-angan mereka semata-mata. Nak masuk syurga tu tak boleh sekadar berangan-angan, tak boleh, ya. Maka kalaulah masuk syurga tu dengan angan-angan, semua orang nak masuk syurga. Kalau kita tanya kepada setiap orang, hatta mungkin dia tak beriman sekalipun, kalau kita tanya, awak nak masuk syurga ke masuk neraka, saya ingat semua kata, saya nak masuk syurga. So, oleh kerana itu pada ayat ni Allah tegaskan, laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Nak masuk syurga tu, nak mendapatkan kenikmatan Allah Ta'ala tu, tidaklah dengan angan-angan kamu
ataupun dengan angan-angan, dan tidak juga dengan angan-angan golongan ahlul kitab yang mana mereka berani mendakwa bahawa mereka akan masuk syurga. Ya, tidak akan dicapai dengan itu. So dengan apa dicapai syurga Allah Ta'ala tu? Pada ayat sebelum ni tadi Allah Ta'ala sebut dengan iman dan amal saleh. Ya, dengan iman dan amal saleh. Maka al-ibrah bil amali saleh. Amma al-amani wal raja' ma'a tarkil amali fa khid'atun minasyaitan. Maka nak masuk syurga tu yang dilihat ialah amal saleh, bukan sekadar angan-angan, harapan, tapi tidak melakukan amal saleh. Ya, maka kalau ada orang berangan-angan masuk syurga, mengkhayal nak masuk syurga, tetapi dia tidak melakukan amal-amal saleh, maka ini fa khid'atun minasyaitan. Ini hanya sekadar tipu daya daripada syaitan. Ya, so nak masuk syurga tu kita tak boleh sekadar berangan-angan. Kita kena bekerja keras, bersungguh-sungguh melakukan amal ibadat atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ada disebutkan para ulama bahawa ayat ni sebenarnya boleh kita faham dalam setiap perkara. Ya, maksudnya boleh kita fahami dalam setiap perkara, bukan sahaja dalam urusan syurga. Ya, bahkan urusan dunia pun kita tak akan mungkin berjaya kalau sekadar berangan-angan. Ya, tanya orang, kamu ingin tak jadi seorang yang berilmu? Oh, semua mesti akan menjawab, saya nak jadi seorang ilmuwan. Ya, ilmuwan agama ke, sains ke, mesti semua nak. Angan-angan tu semua berangan-angan, tetapi berapa orang yang berjuang untuk itu? Ya, ditanya, kamu nak kaya ke tak? Saya ingat hampir semua orang akan menjawab, saya nak kaya. Tetapi berapa orang yang bersungguh-sungguh bekerja, berusaha ke arah situ? Ya, maka ada satu ungkapan menyatakan begini, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'alal yabs. Engkau mengharapkan kejayaan, keselamatan, ya, sama ada kejayaan dan keselamatan dunia dan akhirat, tetapi engkau tidak melalui jalan-jalannya. Ketahuilah bahawa inna safinata, bahawa perahu itu, la tajri 'alal yabs, dia tak mungkin berlayar di daratan. Kalau memang engkau nak sampai ke pulau itu, maka pergilah, bawa perahumu, berlayarlah mengarungi lautan, dihantam badai dan tiupan angin yang kencang. Bila mana engkau sungguh-sungguh istiqamah dalam goncangan gelombang itu, maka insya-Allah engkau akan sampai ke pulau kebahagiaan. Tetapi kalau engkau simpan perahumu di rumahmu, di daratan, lalu engkau berharap akan sampai ke seberang lautan, maka itu mustahil, tak mungkin. Inilah analogi orang yang mengharapkan masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala, tetapi ia tidak bersungguh-sungguh melakukan amal-amal soleh untuk mendapatkan tiket masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala tu. Maka dalam bab masuk syurga ni bukan dakwa mendakwa, ya, bukan klaim mengklaim, ya, bukan tu, tapi dengan amal soleh. Maka kita tidak perlu mengaku bahawa aku ni ahli syurga atau kami inilah ahli syurga. Tak payah. Kita tak payah sebut perkara itu. Apa yang patut kita lakukan ialah melakukan amal-amal ibadat, bersungguh-sungguh dalam melakukan amal ibadat, itu sahaja. Kerana masuk syurga
bukan dengan angan-angan tetapi dengan amal saleh. Baik, seterusnya Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat ni, wa man ya'mal su'an yujza bih. Sesiapa yang melakukan kejahatan, ia akan dibalas dengan kejahatan itu. Ya, siapa sahaja yang melakukan kejahatan, sama ada kejahatan itu merupakan dosa yang besar ataupun dosa yang kecil, maka pasti akan dibalas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu keburukan pun, satu dosa yang tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin sebahagian orang tertipu dengan ini. Kenapa dia tertipu? Dia buat dosa, dia buat maksiat, kemudian dia rasa dia macam dibiarkan saja begitu. Tak ada apa yang menimpa dia. Ya. Maka perlu untuk diketahui bahawa setiap keburukan yang dilakukan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu kalau Allah tangguhkan balasan itu daripada kita. Ya. Maka dikatakan wa rubbama ra'al 'asi salamata badanihi wa malihi. Orang yang bermaksiat kadang-kadang dia melihat badan dia selamat, sihat wal afiat, harta dia pun selamat, ya. Fa dhanna an la 'uqubah. Lalu dengan sebab itu dia pula menyangka bahawa tak ada azab, tak ada hukuman daripada Allah Taala. Maka itu pun membuat dia lalai daripada azab Allah Subhanahu wa taala, sehinggakan dia semakin larut dalam maksiat dan dosa kepada Allah. Maka setiap keburukan yang dilakukan, sama ada keburukan itu kecil ataupun besar, pasti akan dibalas Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita lakukan. Maka al-jaza'u min jinsil amal. Balasan yang Allah Taala beri sesuai dengan apa yang kita lakukan. Faman ya'mal su'an yujza bihi. Siapa yang melakukan keburukan, dosa, maksiat, Allah balas sesuai dengan apa yang dia perbuat. Begitu juga sebaliknya. Wa man ya'mal khairan. Sesiapa yang melakukan amal-amal kebajikan, yujza bi ahsana min. Allah Taala beri balasan, ganjaran yang lebih baik daripada apa yang dia lakukan. Ya. So tidak akan ada satu pun perbuatan buruk yang dilakukan yang tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Allah Taala sebut wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Dan dia tidak akan mendapati selain daripada Allah Ta'ala waliyyan wala nasira, seorang yang akan melindungi dia dan akan menolong dia. Ya, maksudnya ketika mana Allah Subhanahu wa taala mengazab ataupun membalas orang-orang yang melakukan perbuatan buruk ni, maka dia tidak mendapati sebarang pelindung dan penolong yang akan menyelamatkan dia daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan ada sesiapa pun dekat dunia ni. Kalau kita buat salah, mungkin saja lagi ada orang yang boleh tolong kita, boleh bantu kita. Ya, kita tengok saja penjenayah sekalipun ada je yang tolong dia, ada je yang bantu dia. Macam mana boleh diringankan sedikit sebanyak daripada hukuman yang akan ditimpakan kepada dia. Tetapi di sisi Allah Ta'ala nanti tak ada. Tak akan ada lawyer yang membela dia. Ya, tak akan ada harta yang boleh tolong dia. Tak akan ada kawan yang boleh bantu dia. Ya, kerana saat itu kuasa hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. So oleh kerana itulah, kalau kita ada buat kesalahan-kesalahan pada masa yang lalu, maka hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalau kita dah bertaubat kepada Allah Ta'ala, insya-Allah Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kita, sehinggakan Allah Ta'ala tidak akan membalas dosa yang kita buat dulu. Oleh kerana telah pun diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik, kita teruskan ayat 124. Ayat 124 Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Dan sesiapa yang mengerjakan amal saleh dari lelaki atau perempuan sedang ia beriman, maka mereka itu akan masuk syurga, dan mereka pula tidak dianiaya atau dikurangkan balasannya walau sedikit pun. Ya. Pada ayat ni Allah menyatakan, wa man ya'mal minas salihat, sesiapa yang melakukan amal-amal salih. Amal salih dekat sini secara am, ya, dakhala fi dhalika sairul a'malil qalbiyah wal badaniyah, masuk di dalamnya amal-amal hati dan juga amal-amal badan. Amal hati ni termasuk niat dan sifat-sifat sifat-sifat yang baik, ya, yang ada di dalam hati, ya, masuk semua situ. Wa dakhala aidan kullu amilin min insi wa jinnin saghirin aw kabirin, dan masuk juga di dalamnya, ya, setiap amal-amal yang dilakukan oleh manusia, bahkan daripada kalangan jin, ya. Wa man ya'mal minas salihat, sesiapa yang melakukan amal-amal salih, min zakarin aw unsa, sama ada dia lelaki ataupun perempuan. Ya, kalau disebut zakar wa unsa, ia merujuk kepada jantina, ya. Tetapi kalau disebut ar-rajul dan an-nisa, yang secara bahasanya juga diterjemah dengan laki dengan perempuan, tetapi kalau disebut ar-rajul, ia lebih kepada sifat kelelakian. Misalkan sifat kelelakian, dia sebagai pemimpin, dia lebih kuat, dia lebih bertanggungjawab, dia menjadi pelindung, itu ar-rajul. Tapi kalau disebut zakar, min zakarin, dilihat daripada jantina dia, ya, sama ada lelaki ataupun perempuan. Maka dekat sini dalam bab amal saleh tak ada beza antara lelaki dengan perempuan, ya. Jadi di dalam Al-Quran ada memang ayat-ayat yang membezakan kedudukan lelaki dengan perempuan ataupun tanggungjawab lelaki dengan perempuan. Tetapi dalam bab amal saleh tak ada beza, dan dalam ganjaran melakukan amal saleh pun tak ada beza. Dalil dia ayat Allah Ta'ala ni, An-Nisa ayat 124 ni, ya. Wa man ya'mal minas salihat, sesiapa yang melakukan amal-amal saleh, ya. Yang menarik sebelum kita teruskan dekat sini, ada huruf min. Kata Allah, wa man ya'mal minas salihat, ada min dekat situ. Allah tidak mengatakan wa man ya'mal as-salihat, tetapi ada min, minas salihat. Min dekat situ kata para ulama ialah min litab'id, huruf min yang menunjukkan sebahagian. Maka maksud wa man ya'mal minas salihat ni, dan sesiapa yang melakukan amal-amal saleh, maksudnya sebahagian daripada amal saleh. Kenapa ada huruf min yang menunjukkan sebahagian dekat situ? Kerana kalau diperintahkan kita untuk melakukan seluruh amal-amal soleh yang ada dalam Islam ni, kita tak akan mampu. Kita tak akan mampu. So ini salah satu daripada kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita, ya. Maka Nabi SAW pun sebut, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, apabila aku perintahkan kamu untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah mengikut kepada kemampuan kamu. Ya. Maka kita tidak mesti melakukan seluruh kebaikan yang diajarkan dalam Islam ni. Kerana kalau kita disuruh untuk melakukan itu semua, rasanya kita tak akan mampu. Maka pada ayat ni Allah Ta'ala menggunakan huruf min, wa man ya'mal minas salihat. Sesiapa yang melakukan sebahagian daripada amal-amal salih.
Ya, min dzakarin aw unsa, sama ada dia lelaki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat bagi seluruh amal, ya. Wa hadha syartun li jami'il a'mal. Iman ni merupakan syarat bagi seluruh amalan. La takunu salihah, tidak akan dikatakan amalan itu amal salih, wala tuqbal, dan tidak akan diterima di sisi Allah Ta'ala, wala yatarattab alaihi thawab, dan tidak akan mendapatkan ganjaran daripada Allah Ta'ala, atau dijauhkan daripada azab Allah, illa bil iman, melainkan atas dasar iman. Ya, maka syarat mutlak bagi setiap amal ibadat yang kita lakukan supaya dikatakan amal salih, supaya diterima di sisi Allah, supaya Allah Ta'ala bagi pahala, supaya Allah jauhkan daripada azabnya, mestilah dilakukan atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kata Allah, faulaika, maka mereka itu siapa? Mereka yang melakukan amal salih, sama ada lelaki ataupun perempuan, atas dasar keimanan kepada Allah, yadkhulunal jannah, mereka akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, wala yuzlamuna naqira, dan mereka pula tidak akan dianiaya dengan sedikit pun. Maksudnya Allah Taala tidak akan mengurangkan sedikit pun, ya, daripada ganjaran kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, ya, tak akan berkurang sedikit pun. Kata naqira menurut sebahagian ulama ialah maksudnya qadara naqir, kadar seumpama kadar naqir. Naqir tu apa dia? Allati ala dhahrin nawah, ya, ia umpama satu titik yang ada pada permukaan biji. Kecil, biji tu pun dah kecil. Kemudian ada mungkin satu titik dekat situ. Naqir tu lebih kurang makna dia itulah. So ayat ni Allah Ta'ala nak mengisyaratkan bahawa sedikit pun Allah Ta'ala tidak akan menzalimi orang-orang yang melakukan amal-amal salih atas dasar iman mereka. Tidak menzalimi maksudnya Allah Ta'ala tidak akan kurangkan sedikit pun ganjaran daripada setiap amal-amal salih yang mereka lakukan, sama ada amal salih itu kecil ataupun besar. So oleh kerana itulah kita dilarang daripada memandang remeh kepada satu kebaikan. Ya, Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis Nabi SAW dinyatakan, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kamu pandang remeh, pandang rendah kebaikan itu. Kerana sekecil apapun kebaikan yang dilakukan, pasti ada ganjaran daripada Allah Ta'ala, dan Allah tidak pernah sedikit pun mengurangkan ganjaran amal-amal kebaikan yang kita lakukan, ya. Baik, kita teruskan ayat 125. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Dan tidak ada yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan ikhlas, sedang ia berusaha mengerjakan kebaikan, dan ia pula mengikut agama Nabi Ibrahim yang lurus, yang tetap di atas dasar tauhid. Dan kerana itulah Allah Ta'ala menjadikan Ibrahim sebagai kesayangannya, ya. Pada ayat 125 ni Allah menyatakan bahawa la ahada ahsan min din man jama'a bainal ikhlas lil ma'bud wa huwa islamul wajh lillah addal ala istislamil qalb wa tawjihihi wa inabatihi wa ikhlasihi, ya, wa tawajjuhihi wa inabatihi wa ikhlasihi, ya, wa tawajjuhil wajhi wa sairil a'dha'i lillah. Melalui ayat ni Allah mengatakan bahawa tidak ada agama yang paling baik, ya,
selain daripada orang yang menundukkan hatinya dan seluruh anggota tubuh badannya kepada Allah. Mimman aslama wajahu. Aslama maksudnya dia berserah diri kepada Allah. Ya, pada ayat ini dikatakan waman ahsanu dinan. Tidak ada yang lebih baik agamanya mimman aslama wajahu. Kalau kita terjemah secara bahasa, selain daripada orang yang menyerahkan wajahnya. Dekat sini disebut wajah bukan bermakna wajah saja yang ditundukkan kepada Allah, tetapi seluruh anggota tubuh badan dia, zahir dan batin, hati dan seluruh anggota tubuh badan dia. So kenapa pada ayat ini Allah Ta'ala sebut wajah? Kerana wajah ini adalah bahagian yang paling mulia pada anggota tubuh badan kita. Maka ini termasuk bahagian daripada min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Allah Ta'ala sebutkan sebahagian, maksudnya adalah semua. Sama seperti ayat warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Apakah maksud ayat tu? Sekadar ikut rukuk saja? Tidak. Tetapi maksudnya sembahyanglah bersama-sama orang yang sembahyang. Lalu kenapa Allah Ta'ala sebut rukuk saja? Kerana rukuk adalah bahagian daripada rukun sembahyang, dan ia termasuk min idlaqil juz'i wa iradatil kulli. Allah Ta'ala sebut sebahagian, maksudnya adalah semua, ya. So agama yang paling baik itu menurut Allah Ta'ala ialah orang yang menundukkan hatinya, ikhlas semata-mata mempertuhankan Allah. Begitu juga seluruh anggota tubuh badan dia tunduk kepada Allah Ta'ala. Wa huwa muhsinun, dan ia sentiasa berusaha mengerjakan kebaikan. Muhsin, berbuat ihsan. Berbuat ihsan ni dibahagikan kepada dua. Ada ihsan kepada Allah dan ada ihsan kepada sesama manusia. Ihsan kepada Allah macam mana? Dia sentiasa merasa diawasi Allah Ta'ala. Itu ihsan kepada Allah. Ya. Kalau ihsan sesama manusia, dia berbuat baik kepada setiap manusia. Ya. Selain itu, wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan dia mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus, iaitulah agama tauhid, agama yang mentauhidkan Allah Ta'ala, ya, yang jauh daripada sebarang kebatilan dan kesyirikan. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Kenapa Ibrahim ni mesti diikuti? Kerana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya, sebagai kekasihnya, ya. Khalil, kata Al-Imam As-Sa'di, ni adalah a'la anwa'il mahabbah. Bentuk cinta yang paling tinggi itu disebut dengan khalil. Sebab itu yang sampai kepada martabat darjat khalil ni hanya dua orang Nabi sahaja, iaitulah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala kalau istilah mahabbah yang juga diterjemah dengan kasih sayang, cinta daripada Allah, itu li'umumil mu'minin, untuk seluruh orang beriman. Kalau khalil, ya, atau khullah, ia adalah kasih sayang Allah yang hanya Allah Ta'ala beri kepada Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Kenapa Allah Ta'ala jadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya, ya, bahkan mendapat cinta tertinggi daripada Allah Ta'ala? Ada dua alasan. Alasan pertama, li'annahu waffa bima umira bihi, kerana Ibrahim menyempurnakan semua apa yang Allah perintahkan kepadanya. Yang kedua, waqama bima btuliya bihi, Ibrahim alaihissalam melaksanakan semua ujian-ujian yang datang daripada Allah. Maka kalau kita ingin mendapatkan cinta yang tulus, yang tinggi daripada Allah Ta'ala, kita kena sempurnakan perintah-perintah Allah. Pada masa yang sama, kita kena sanggup melalui setiap dugaan-dugaan yang Allah Ta'ala beri dalam hidup kita, ya. Ayat 126 Allah berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Dan bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan di bumi, dan Allah sentiasa meliputi pengetahuannya dan kekuasaannya akan tiap-tiap segala sesuatu, ya. Pada ayat ni Allah Ta'ala menjelaskan bahawa milik Allah lah seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Dalam
genggaman kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan pengetahuan kuasa Allah itu meliputi segala-galanya. Ayat ni didatangkan Allah Subhanahu wa taala ya, berhubung kait dengan ayat sebelum ni. Pada ayat sebelum ni Allah menyatakan bahawa Allah Ta'ala menjadikan Ibrahim sebagai kesayangannya. Pada ayat 126 Allah Ta'ala sebut bahawa seluruh apa yang ada di langit dan di bumi ni ia adalah milik Allah Ta'ala ya, dan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui ayat ni Allah Ta'ala hendak mengatakan bahawa annallaha lam yattakhidh Ibrahim khalila. Allah tidak menjadikan Ibrahim kesayangannya lihajatihi ilaih, kerana Allah berhajat kepada Ibrahim. Tidak, ya. Allah tidak berhajat. Kenapa? Untuk apa Allah berhajat kepada Ibrahim kalau seluruh alam ni, langit dan bumi dan segala-galanya adalah milik Allah dan di bawah kuasa Allah, dan ilmu Allah meliputi segala-galanya, ya. Baik, saya ingat kita tangguhkan kuliah kita pada subuh ni sampai ayat 126 saja, surah An-Nisa. Mudah-mudahan ayat-ayat Allah Ta'ala yang kita bahaskan pada subuh ni dapat kita faham dengan baik, dan Allah Ta'ala beri kita taufik untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita, insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.